Baik, sekarang kita akan tengok cara untuk cari inverse menggunakan elementary row operations ataupun nama lain dia adalah ERO. Yang pertama kamu kena tahu adalah augmented matrix tu apa. So augmented matrix adalah macam ni. Okay. Kita akan letak matrix A, kemudian kita akan letak palang dekat tengah-tengah ni. Kemudian kita akan letak identity matrix 1001. Ini adalah contoh untuk 2x2 matrices. Okay, so ini dipanggil augmented matrix. Kemudian operations untuk ERO ada 3 yang kita kena tahu. Yang pertama adalah interchanging. Okay, interchanging between two rows. Tak kisahlah row apa-apa, kita boleh interchange. Kita boleh ubah tempat antara row 1 ataupun row 2 ataupun yang lain-lain. Okay, itu rules yang pertama. Rules yang kedua adalah by multiplying. Darab satu-satu row tu dengan constant, non-zero constant. Okay, maksudnya yang kita tak boleh darab dekat sini hanyalah nombor kosong sahaja. Nombor lain semua boleh darab. Okay, darab the whole row ataupun the whole column. Okay. Yang ketiga adalah adding ataupun subtracting. Tolak pun boleh subtracting a multiple of jth row to the ith row. Okay, so maksudnya kita boleh tambah satu-satu row ataupun tolak satu-satu row untuk dapatkan apa yang kita mahu. So 3 ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam example nanti. Baik, so ini adalah kita punya operations ataupun rules yang kita boleh gunakan. Macam mana dia punya prosedur? Okey, kita ada 6 step. So step yang pertama adalah obtain a 1. Okey, dapatkan 1 in the first position on the leading diagonal. Meaning that kita akan dapatkan tempat ni jadi 1. Okey, itu maksud dia dengan step yang pertama. Kemudian step yang kedua adalah obtain zeros ataupun dapatkan kosong under 1 in the first column. Maksudnya ini adalah first column kita. So ini step yang pertama tadi, dapatkan 1. Step yang kedua, jadikan tempat ni bawah 1 ni kosong. So dia akan jadi macam ni. Okay. Step yang ketiga, obtain a 1 in the second position on the leading diagonal. Maksudnya dapatkan tempat ni 1 jadi 1. Cara dia adalah menggunakan 3 ni, salah satulah. So step yang ketiga adalah menjadikan yang ini ni 1. So kita tengok kat sini jadi 1. So sekarang ni, ini step yang pertama, jadikan 1. Ini step yang kedua, jadikan kosong. Ini step yang ketiga, jadikan 1. So step yang keempat, obtain a 0 above and under 1 in the second column. Maksudnya kita dapatkan tempat ni jadi kosong. So dapat macam ni. Okay, step 5 and step 6 adalah untuk 3x3 matrices. Okay, untuk step 2x2 sampai sini saja. So apa yang kita nampak sekarang ni, di sini adalah matrix A. Okay, ini palang, ini adalah identity. Okay, ini adalah augmented matrix. Selepas kita buat 3 operation tadi, okay, dan selepas kita buat 4 prosedur tadi, kita akan dapat macam ni. Iaitu di sini akan jadi I, identity matrix, ini palang, ini adalah A inverse. Akan terus dapat jawapan kita. Okay, so ini adalah A inverse jawapan kita. So itu adalah penerangan secara ringkas macam mana nak buat ERO. Okay, so kita tengok macam mana nak guna operation ni dan macam mana nak guna prosedur ni. Okay, kita pergi kepada example B. Baik, kita ada satu matrix B dan soalan minta kita selesaikan ataupun cari inverse menggunakan ERO. Okay, so ini adalah matrix B. Okay, soalan minta cari B inverse sama dengan apa. So yang pertama adalah kita akan tulis matrix ni dalam bentuk augmented matrix, iaitu kita tulis matrix A, letak palang, kemudian letak identity matrix 1001.
Kemudian apa prosedur yang pertama tadi? Iaitu kita jadikan tempat ni kepada 1. Okay. So kita ada 3 operation tadi. Operation yang pertama adalah interchange. Operation yang kedua yang kita boleh gunakan adalah multiply. Dan operation yang ketiga kita boleh gunakan juga adalah adding ataupun subtracting. So boleh pilih mana-mana 3 operations ni. So sekarang ni kalau kita tengok row yang keberapa kita nak ubah ni. Kita nak ubah row yang pertama kan. So kita akan tulis macam ni. Row pertama star. Apa maksudnya? Star ni bermaksud yang baru. So sekarang ni kita nak ubah row yang pertama, iaitu nak dapatkan tempat ni jadi 1. So row pertama yang kita ubah. Jadi untuk step yang seterusnya, kita salin balik sahaja row yang kedua ataupun row yang tidak terlibat dengan kita punya operation di atas ni. So macam mana saya nak dapatkan ini jadi 1? Saya boleh buat row pertama tolak dengan row yang kedua. Sebab apa macam tu? Baik. Row yang pertama saya salin balik 30 10 tolak dengan row yang kedua. Row yang kedua adalah 2 negatif 4 0 1. So bila saya tolak, saya akan dapat 1 0 tolak 4 adalah 4 1 negatif 1. So meaning that saya dapat 1 kat sini. Nombor yang lain ni saya tak kisah dapat apa, tapi saya mesti nak dapat 1 dekat depan ni. Jadi sekarang ni saya akan salin balik sahaja benda ni dekat sini. Jadi 1 4 1 negatif 1. Okay. So selesai step yang pertama, iaitu jadikan nombor yang depan ni 1. Okay. Baik, step yang kedua adalah jadikan nombor di bawah 1 ni, iaitu yang tempat ni jadi 0. Okay, itu step yang kedua. Jadikan nombor bawah 1 ni 0. So macam mana nak buat? Okay. Row yang terlibat adalah row yang kedua. So row 2 yang baru adalah sama dengan row 2. Okay, always start dengan row 2. Kita nak buat apa dengan row 2? Baik, kita boleh darab dengan 1/2. So that ini akan jadi 1 kan? Tapi di sini akan jadi fraction. So kalau boleh saya nak elakkan fraction. So apa yang saya boleh buat adalah saya boleh buat row 2 minus 2 row 1. Jadi macam tu. Baik, sebelum tu row yang tidak terlibat sekarang ni adalah row 1. So row 1 saya akan salin balik dahulu. So row 1 adalah 1 4 1 negatif 1. Okay, kemudian kita cuba kira row 2 tolak 2 row 1. So row 2 adalah 2 negatif 4 0 1. Tolak dengan 2 darab row 1. So dia akan jadi 2 8 2 negatif 2. So di sini tolak kita akan dapat 0. Ini negatif 4 tolak 8 negatif 12. 0 tolak 2 ini negatif 2. 1 tolak 2 akan jadi 3. So ini adalah row 2 yang baru, kita salin balik saja. So jadi 0 negatif 12 negatif 2 3. So untuk second procedure kita dah dapat tempat ni jadi 0. First procedure tadi ini jadi 1. Baik, third procedure adalah jadikan ini sebagai 1. So macam mana kita mau buat? Okey, row yang terlibat sekarang ni adalah row yang kedua. Okey, row yang kedua yang baru. So mesti row 2 juga. Okey, kalau kamu perasan, row yang kita nak ubah row 1 mesti start dengan row 1. Ini row 2 yang kita nak ubah mesti start dengan row 2. Ini row 2 yang kita nak ubah juga lagi sekali mesti start dengan row 2 juga. Okey, nampak pattern dia? Okey, so macam mana kita nak jadikan negatif 12 ni sebagai 1? So saya boleh darab dengan negatif 1/12. So nak tak nak kita akan dapat fraction juga. Baik, sebelum kita kira, kita salin dahulu row yang tidak terlibat. So row yang tidak terlibat sekarang ni adalah row 1. So salin balik 1 4 1 negatif 1. Baik, row 2 darab dengan negatif 1/12. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 0 1 1/6 dan negatif 1/4.
So kita akan salin balik. So kosong, 1, 1/6 negatif 1/4. So kita punya objektif sudah tercapai, iaitu dapatkan tempat ni kepada 1. Next step adalah apa? Iaitu dapatkan ini jadi kosong. So row apa yang terlibat tu? Row yang terlibat sekarang ni adalah row 1 yang baru. Okay. So row yang tidak terlibat saya akan salin balik dahulu, iaitu row 2, kosong, 1, 1/6 negatif 1/4. Okay. So row 1, macam mana saya nak jadikan row tempat ni kosong? Saya boleh buat row 1 tolak dengan 4 row 2. Okay. Sebab ini 4, kalau tolak 4 di bawah ni kita akan dapat kosong. Okay. So kita teruskan. Row 1 adalah 1, 4, 1, negatif 1 tolak dengan 4 darab row 2. So kosong, 4, 4/6 negatif 1. Jadi saya akan dapat sini adalah 1, sini adalah kosong, sini adalah 2/6 ataupun 1/3. Sini saya akan dapat kosong. So saya akan salin balik. 1, kosong, 1/3, kosong. So kalau kita perasan di sini kita dah dapat identity matrix. Meaning that dekat sebelah sini adalah kita punya B inverse. Okay, B inverse. So sekarang ni kita hanya perlu tulis sahaja jawapan kita. So B inverse adalah sama dengan 1/3 kosong 1/6 negatif 1/4. So inilah cara dia untuk cari inverse by using ERO. Contoh B ni adalah contoh untuk matriks 2/2. Kalau untuk 3/3 dia akan jadi panjang sikit sahaja. Okey. Baik, contoh C saya akan buat pada video yang seterusnya. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Tengok pada video yang seterusnya untuk contoh C dan D. Okey, itu sahaja. Thank you guys.